Dalam pelajaran sebelum ini, kami membentangkan pelbagai penunjuk berkaitan pertumbuhan. Dalam pelajaran ini, kita akan membincangkan beberapa kadar yang mengukur kenaikan harga, inflasi. Kami mulakan dengan indeks harga pengguna (CPI). Ukuran yang paling terkenal untuk kenaikan harga pengguna ialah kadar CPI. Ini ialah ukuran purata perubahan dari semasa ke semasa bagi harga yang dibayar oleh pengguna untuk sekumpulan barangan dan perkhidmatan pengguna. Kadar perubahan tahunan dalam CPI biasanya dirujuk sebagai kadar inflasi. Kadar ini boleh dinyatakan secara bulan ke bulan, suku ke suku tahun, atau tahun ke tahun. Kita telah pun membincangkan kepentingan inflasi dalam pelajaran lepas dan kesannya terhadap dasar monetari. Oleh itu, pecutan kadar ini yang di luar jangkaan pasaran cenderung untuk memberikan sokongan kepada mata wang manakalanya pecutan di luar jangkaan pasaran, atau bahkan penguncupan harga cenderung untuk melemahkannya. Kemudian, kita ada CPI teras yang sama dengan CPI, tetapi tidak termasuk tenaga dan makanan segar. Oleh sebab harga makanan dan tenaga agak tidak menentu, ia boleh memesongkan bacaan CPI. Sebagai contoh, harga minyak mungkin dimanipulasi oleh kartel pengeluar seperti OPEC, atau boleh dijadikan alat oleh pihak politik manakala makanan segar mungkin sensitif kepada keadaan cuaca dan bencana alam. Oleh itu, sesetengah penganalisis dan pelabur memilih untuk memberi tumpuan kepada perkara yang mereka anggap sebagai kadar inflasi teras atau asas. Sekali lagi, kemungkinan pecutan kadar cenderung untuk memberikan sokongan kepada mata wang dan sebaliknya. Indeks harga pengguna terharmoni (HICP). Di kawasan Euro, inflasi harga pengguna diukur oleh HICP. Istilah terharmoni menunjukkan bahawa semua negara di Kesatuan Eropah mengikuti metodologi yang sama. Hasil daripada pengguna Euro sebagai mata wang dan ECB sebagai bank pusat. Secara keseluruhannya, kadar tersebut dianggap lebih baik daripada kadar CPI kebangsaan negara anggota zon Eropah kerana ia menjadikannya boleh dibandingkan secara langsung antara satu sama lain dan membolehkan pengiraan tekanan inflasi di zon Eropah secara keseluruhan juga boleh dibandingkan. Pecutan kadar yang lebih pesat daripada jangkaan pasaran bagi kadar ini cenderung untuk memberikan sokongan kepada mata wang bersama ini dan sebaliknya. Perbelanjaan penggunaan peribadi teras atau PCE teras. Indeks harga PCE teras mengukur harga yang dibayar oleh pengguna untuk barangan dan perkhidmatan tanpa turunan yang disebabkan oleh pergerakan harga makanan dan tenaga yang mendedahkan trend inflasi asas dalam ekonomi Amerika Syarikat. Ia dianggap sebagai ukuran inflasi kegemaran Rizal Persekutuan bersama-sama dengan kadar CPI. Dianggap sebagai metrik inflasi utama bagi ekonomi Amerika Syarikat. Oleh itu, pecutan di luar jangkaan pasaran boleh memberikan sokongan kepada dolar Amerika Syarikat dan sebaliknya. Indeks harga pengeluar (PPI) ialah perkara yang berbeza. Ia masih mengukur kenaikan harga, tetapi untuk pengeluar, bukan untuk pengguna seperti kadar sebelum ini. Ia mengukur purata perubahan dari semasa ke semasa dalam harga jualan yang diterima oleh pengeluar barangan dan perkhidmatan domestik. Seperti yang dinyatakan, PPI mengukur perubahan harga dari perspektif penjual berbanding CPI yang mengukur perubahan dari harga sudut pandangan pengguna dan kenaikan harga yang berterusan dari semasa ke semasa. Pada beberapa ketika, ia akan terpaksa melancarkan kenaikan harga kepada pengguna. Pecutan kadar ini yang di luar jangkaan pasaran akan cenderung untuk memberikan sokongan kepada mata wang manakala banyak pecutan di luar jangkaan pasaran atau bahkan penguncupan harga cenderung untuk melemahkannya. Dalam pelajaran yang seterusnya, kita akan membincangkan penunjuk berkaitan pekerjaan. While a deceleration or contraction could weaken it. In the next lesson, we will discuss indicators regarding employment.